Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini, saya Ahmad Wafa Anwar bin Zahanuddin, nombor matrik 19-16-121 dan Muhammad Naqib Naqiuddin bin Rusli, nombor matrik 19-16-118 akan membentangkan nama dan kod subjek Usulul Qiraat IDTQ 1112. Tajuk maksud 7 huruf dan penurunan Al-Quran dalam 7 huruf. Pengenalan usul qiraat iaitu cara bacaan khusus bagi imam-imam qiraat yang dibaca dengan kaedah tertentu pada tempat bacaan yang sama secara tetap. Contohnya, ada riwayat yang membaca mad jaiz munfasil dengan kadar 2 harakat, yakni secara qasru. Justru, bacaan dengan riwayat ini akan menetapkan bacaan dengan kadar 2 harakat sahaja setiap kali membaca mad jaiz munfasil pada keseluruhan tempat di dalam Al-Quran. Begitulah juga seterusnya sekiranya ada riwayat membaca dengan kadar 6 harakat, yakni secara isbaq pada mad wajib muttasil, maka riwayat ini akan sentiasa membaca dengan kadar 6 harakat setiap kali bertemu dengan mad wajib muttasil. Maksud 7 huruf di dalam Al-Quran. Matlamat dan maksud 7 huruf yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad adalah untuk meringan dan memudahkan mereka membaca Al-Quran. Semua orang mengetahui bahawa nama riwayat bacaan Al-Quran yang diamalkan di kebanyakan negara Islam pada hari ini, Malaysia khususnya, adalah riwayat Hafs daripada qiraat Asim. Penurunan Al-Quran dalam 7 huruf. Pengenalan. Al-Quran merupakan petunjuk dan pedoman umat Islam dan merupakan mukjizat terbesar dan teragung diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf, yakni sab'atu ahruf, memberi kemudahan kepada umat Islam untuk membaca dan mengamalkan hukum hakam yang terkandung di dalamnya. Penurunan Al-Quran dengan 7 huruf ini bermula pada zaman dakwah baginda di Madinah setelah dakwah Nabi Muhammad SAW semakin meluas ke tanah Arab. Antara hadis yang menunjukkan penurunan Al-Quran dalam huruf, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, Jibril alaihissalam mengajar aku membaca Al-Quran dengan beberapa huruf. Aku memintanya menambah huruf tersebut, lalu ia menambahkannya sehinggalah berakhir dengan 7 huruf. Dari Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu meriwayatkan, ketika Rasulullah SAW berada di mata air Bani Ghifar, Jibril alaihissalam datang kepadanya seraya berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu mengajar Al-Quran kepada umatmu dengan 1 huruf, yakni bentuk dan kaedah. Baginda bermohon kesejahteraan dan keampunannya, sesungguhnya umatku tidak mampu. Kemudian datang Jibril kali kedua dan berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu mengajar Al-Quran kepada umatmu dengan 2 huruf. Baginda bersabda, aku memohon kesejahteraan dan keampunannya, sesungguhnya umatku tidak mampu. Sehinggalah datang kali ketiga dan kali terakhirnya, iaitu yang keempat. Jibril alaihissalam berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu mengajar Al-Quran kepada umatmu dengan 7 huruf, dan mana huruf yang mereka baca, sesungguhnya ia adalah betul dan tepat. Ikhtilaf tentang makna dan penurunan Al-Quran dalam 7 huruf. Para ulama berselisih pendapat mengenai makna 7 huruf tersebut sehingga 35 pendapat. Kebanyakan pendapat-pendapat ini tidak ada beza antara satu sama lain. Tetapi di sini, kita akan melihat beberapa pendapat yang penting. Sebagai 7 jenis bahasa daripada bahasa-bahasa Arab yang berbeza lafaznya, tetapi mempunyai satu erti atau makna. Maksudnya, apabila berlaku perbezaan antara bahasa-bahasa Arab dari segi penggunaan lafaz untuk sesuatu makna, Al-Quran akan diturunkan dengan lafaz tersebut. Apabila tiada perbezaan, Al-Quran akan diturunkan dengan satu lafaz atau lebih. Ulama juga berselisih pendapat dalam menentukan 7 bahasa tersebut. Satu pendapat menyatakan Quraisy, Khuzail, Thaqif, Hawazin, Kinanah, Tamim dan Yaman. Dari Abu Hatim As-Sajistari menambah lagi 3 jenis bahasa, iaitu Azad, Rabi'ah dan Sa'id bin Bakar selain Quraisy, Khuzail, Tamim dan Hawazin. Sebagai 7 jenis bahasa daripada bahasa-bahasa Arab, Al-Quran diturunkan. Maksudnya,
Al-Quran secara keseluruhannya tidak terkeluar dari menggunakan 7 bahasa ini. Terutamanya yang paling fasih, bahasa yang paling banyak digunakan adalah bahasa Quraisy. Hikmah Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf. Hikmah Allah menurunkan Al-Quran dalam 7 huruf ialah memudahkan mereka membaca dan menghafalnya ke atas kaum Arab yang ummi, iaitu yang tidak pandai membaca dan menulis. Seperti dalam hadis riwayat Muslim diriwayatkan oleh Ubay, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, "Wahai Ubay, aku diperintahkan agar membacakan Al-Quran dengan 1 huruf. Maka aku memohon kepada malaikat Jibril agar diberi kemudahan bagi umatku, dan dia menjawab agar aku membacanya dengan 2 huruf. Aku masih mengulangi lagi permintaan agar diberi keringanan untuk umatku. Maka dia menjawab untuk yang ketiga kalinya, bacalah Al-Quran itu dengan 7 huruf." Sebagai menguatkan mukjizat Al-Quran, penurunan Al-Quran dengan 7 bahasa Arab untuk fitrah lughah, yakni bahasa yang digunakan seluruh Arab, bukan kepada kabilah yang tertentu. Mukjizat Al-Quran pada makna-makna dan hukum hakam. Perubahan-perubahan bentuk lafaz pada beberapa huruf dan kalimah menyediakan Al-Quran untuk proses istinbat, yakni pengeluaran hukum dan menjadikan hukum aturan sesuai sepanjang masa dan zaman. Kerana itulah ulama perlu kepada 7 qiraat dalam proses istinbat dan ijtihad. Kesimpulan daripada penerangan ini, dapatlah kita fahami bahawa sesungguhnya penurunan Al-Quran dalam 7 huruf itu adalah thabit, yakni tetap, berdasarkan hadis-hadis yang mutawatir tanpa sebarang keraguan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.